Dengan segala hormatnya, dipersilakan Muhammad Fikri bin Kiprawi dari SJKC Kaiming Bintulu, Sarawak untuk membentangkan kajian yang bertajuk Penggunaan Kotak Sepsir membantu meningkatkan pemahaman dan minat dalam bidang sirah, murid tahun 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam Kolokium Pendidikan Antarabangsa 2024 Pejabat Pendidikan Daerah Miri Sarawak. Baik, sebagai permulaan, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fikri bin Kiprawi, merupakan guru pendidikan Islam SJK Kaiming Bintulu. Dari segi latar belakang pendidikan, saya mendapat ijazah sarjana muda pendidikan dalam pendidikan Islam dan bahasa Arab, kemudian melanjutkan pengajian dalam peringkat master dalam pengurusan pendidikan. Dari segi penglibatan, saya merupakan salah seorang daripada pembentang Simposium Kajian Tindakan Pendidikan Islam peringkat negeri Sarawak bagi tahun 2022. Sebagai pengenalan, apakah itu kotak sepsir? Kotak sepsir adalah singkatan daripada perkataan seronoknya belajar sirah. Adalah suatu inovasi yang memudahkan pengajaran dan pemudahcaraan guru dalam topik sirah pendidikan Islam tahun 5. Selain itu, bertujuan untuk menarik minat dan tumpuan murid dalam memahami isi pembelajaran sirah. Untuk subjek sirah, kebiasaan guru-guru menggunakan teknik penceritaan, yakni berpusatkan guru sepenuhnya untuk menyampaikan isi pelajaran. Murid pula mudah hilang tumpuan dan kebosanan untuk mengikuti sesi pembelajaran. Oleh itu, kotak sepsir dihasilkan untuk menambah baik pengajaran guru serta menarik minat dan tumpuan murid dalam memahami isi pembelajaran sirah. Objektif pula yang pertama, meningkatkan minat dan tumpuan murid untuk memahami fakta sirah tahun 5 melalui kotak sepsir. Yang kedua, membantu murid menguasai fakta sirah berdasarkan latihan pengukuhan melalui kotak sepsir. Kumpulan sasaran bagi inovasi ini pula adalah 2 orang murid tahun 5 SJK Kaiming Bintulu yang tidak melepasi ujian pentaksiran semester 1. Dari segi latar belakang, saya mempunyai 2 orang murid tahun 5 yang tidak melepasi ujian pentaksiran dan memerlukan kepada intervensi untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan mereka dalam bidang sirah. Saya telah menggunakan peta minda untuk membimbing murid untuk memahami fakta sirah, namun memerlukan juga kepada kaedah lain untuk fakta itu terus kukuh dalam ingatan mereka. Tumpuan mereka juga ketika sesi pembelajaran tidak fokus dan mudah terganggu. Maka daripada situ saya berpendapat, aktiviti pengajaran dan pengukuhan yang disediakan oleh guru harus menarik dan dapat meningkatkan fokus murid. Hasil daripada latar belakang ini, maka saya telah mencipta satu inovasi yang dipanggil sebagai kotak sepsir. Baik, apakah isu ataupun masalah yang ditangani oleh inovasi ini? Yang pertama, dapat membantu murid meningkatkan penguasaan dan minat dalam subjek sirah. Yang kedua, tertarik dengan pengendalian inovasi menggunakan nota yang kreatif dan boleh menjawab soalan pengukuhan yang pelbagai. Yang ketiga,
pembelajaran lebih berpusatkan kepada murid dan guru hanyalah sebagai mentor ataupun pembimbing. Dan yang keempat, mendapat pendedahan lebih jelas tentang kisah-kisah yang berlaku dalam kehidupan Rasulullah SAW sebagai panduan dalam kehidupan mereka. Alat dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan inovasi ini adalah seperti berikut. Dan cara inovasi digunakan pula adalah seperti berikut. Di mana yang pertama, mula-mula kita tunjukkan kotak tafsir di mana ianya boleh dibawa ataupun diletakkan di atas meja atau permukaan yang luas. Kemudian, kotak tafsir ini mengandungi 3 tajuk utama dalam bidang sirah pendidikan Islam tahun 5. Ketika membuka bahagian yang pertama, penutup yang pertama, maka di situ akan ada 3 nota berdasarkan kepada tajuk-tajuk sirah. Di mana tajuk yang pertama adalah merupakan peta penceritaan. Tajuk yang kedua pula adalah permainan puzzle, di mana puzzle itu perlu dilengkapkan untuk mendapatkan nota pembelajaran. Dan tajuk yang ketiga pula adalah penerangan dengan menggunakan pop-up book. Apabila dibuka pula lapisan yang kedua, maka lapisan kedua merupakan latihan pengukuhan untuk setiap tajuk, di mana setiap latihan itu berpusatkan kepada murid. Dan setiap tajuk juga mengandungi 3 latihan pengukuhan. Baik, seterusnya kita melihat kepada kos bagi menghasilkan inovasi ini. Kos untuk inovasi ini terpapar seperti jadual berikut. Maka untuk mencipta satu kotak tafsir memakan belanja sebanyak RM57 dan 1 sen. Okey. Keberkesanan inovasi kepada PDPC. Bagi menguji keberkesanan inovasi ini, maka saya telah menjalankan ujian pra dan pasca kepada 2 orang murid saya. Dan keputusan untuk ujian pra dan pasca dinyatakan di dalam jadual yang berikut. Ketika ujian pra, kedua-dua murid tidak menguasai fakta sirah sepenuhnya. Tetapi setelah menggunakan kotak tafsir ini, mereka dapat menguasai soalan-soalan, dapat dijawab dan mereka dapat mengingat fakta-fakta sirah berdasarkan kepada kotak tafsir tersebut. Dan ini adalah merupakan soalan ujian bagi pra dan pasca yang telah saya jalankan kepada murid-murid saya. Baik. Pengaplikasian inovasi juga saya buat semasa PDPC dan berikut adalah merupakan sedikit video PDPC saya. 1, 3, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. Okey, selamat 5. Okey. Di manakah Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi? Dekat mana? Gua Apa? Apa nama gua tu? Tur. Gua Tur. Baik, setelah menggunakan kotak tafsir, maka saya mendapati bahawa murid dapat menjawab hampir keseluruhan soalan dengan tepat dan betul. Yang kedua, mereka menunjukkan minat yang tinggi kerana pengaplikasian kotak tafsir menggabungkan unsur permainan. Yang ketiga,
menunjukkan perubahan positif menggunakan kotak sepsir tanpa bimbingan yang berterusan daripada guru. Dan yang keempat, mereka dapat memahami dan menguasai fakta sirah dengan mudah, malah turut membantu pembentukan akhlak dan persaingan sehat dalam kalangan mereka. Potensi untuk mengembangkan inovasi ini ternyata mesra pengguna dan sesuai disebar luas untuk kegunaan guru pendidikan Islam dalam PDPC. Selain itu, ia juga berkos rendah dan mudah untuk dibina, sesuai untuk sekolah yang kurang murid dan sekolah pedalaman yang kekangan teknologi, mudah alih dan menjimatkan masa, serta boleh dimanfaatkan oleh kelas Al-Quran dan Fardu Ain yakni Kafa dalam sukatan pelajaran tahun 4. Secara kesimpulannya, guru perlu kreatif untuk merangsang murid supaya minat untuk belajar. Kemudian, kaedah pengajaran juga perlu dipelbagaikan mengikut keperluan murid. Dan yang ketiga, produk inovasi yang saya hasilkan ini bukan sahaja membantu murid-murid bermasalah dalam pelajaran, tetapi boleh dijadikan sebagai latihan pengukuhan ataupun ulang kaji untuk menghadapi peperiksaan yang akan mendatang. Baik, sebagai tambahan untuk pautan bahan-bahan keterangan inovasi, maka bolehlah dirujuk kepada QR code yang telah saya sediakan. Maka sekadar itu sahaja untuk perkongsian inovasi saya pada hari ini. Semoga kita berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Fikri bin Kiprawi atas pembentangan sebentar tadi. Sesi soal jawab selama 5 minit akan diadakan sejurus selepas pembentangan. Sila kemukakan soalan melalui chat box YouTube.